Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Okay, semoga hari ini ceria-ceria belaka. Dan malam semalam, petang semalam kita dikejutkan dengan perginya seorang tokoh negara, Prof Diraja Ungku Aziz, Profesor Diraja Ungku Aziz, salah seorang tokoh akademik dan tokoh ekonomi negara kita Malaysia. Sedih juga, berumur 98 tahun. Banyak manfaat dia, tabung haji sedikit sebanyak, kita dapat manfaat daripada dia. Dan saya pun pernah belajar di Pusat Asasi Sains, yang mana Pusat Asasi Sains Universiti Malaya tu adalah salah satu ilham idea daripada beliau, Prof Diraja Ungku Aziz. Satu-satunya profesor diraja yang ada di Malaysia. Kalau dekat Malaysia ni ada banyak profesor. Kalau ni untuk pengetahuan umum, dekat Malaysia ni dia ada profesor diraja, ada profesor emeritus, ada Prof Ulung, ada profesor adjunct profesor. Kalau Profesor Diraja, satu-satunya adalah Profesor Ungku Aziz lah yang dapat Profesor Diraja. So maksudnya bila beliau dah meninggal, maka dah tak ada dah Profesor Diraja di Malaysia ni. Antara gelaran profesor, ini general knowledge, antara gelaran profesor yang boleh bawa gelaran tu sampai ke akhir hayat dia adalah Prof Diraja, Profesor Emeritus. Dua ni saja yang profesor yang kalau dia bersara dan dia boleh bawa gelaran profesor tu sampai akhir hayat dia. Yang lain-lain profesor tu itu bukan gelaran, tetapi itu adalah jawatan. Kalau anda jumpa orang, contohnya dia mengaku kata dia adalah profesor, anda kena tanya dia, Encik bertugas di mana? Prof bertugas di mana? Di universiti mana? Kalau dia kata, oh saya dah tak bertugas di universiti, saya freelance, contohnya lah, maksudnya dia bukan profesor. Itu profesor menipu. Yang dikatakan profesor itu adalah jawatan, bukan gelaran. Dia tak sama dengan title DR, title doktor. Doktor ni, bila once kita dah dapat title doktor tu, universiti dah anugerahkan pada kita boleh bawa gelaran tu sampai kita mati. Tapi kalau macam profesor, katakan dia bertugas di universiti, dia ada gelaran profesor, Profesor Dr. Ahmad contohnya. Tapi bila dia dah habis, dah bersara daripada universiti, dia dah pencen, maka kita tak boleh lah panggil dia profesor dah. Kita hanya boleh panggil dia gelaran DR je lah, doktor sajalah. So profesor tu dah dilucutkan. Tetapi ada dua profesor yang kita panggil gelaran. Dia bukan jawatan, dia adalah gelaran. Kita boleh bawa sampai ke mati, iaitu Profesor Diraja dan Profesor Emeritus. Profesor Diraja macam Prof Ungku Aziz. Satu lagi Profesor Emeritus macam Profesor Emeritus Hu Kekim. Mendiang Hu Kekim, kita boleh panggil dia Prof. Kalau dia masih ada, kita boleh panggil dia Prof. Walaupun dia dah bersara, dah pencen, kita boleh panggil dia Profesor. Sebab itu adalah gelaran. Profesor Madya bukan profesor. Dia bukan full profesor. Dia adalah associate professor. Kalau contohnya Profesor Madya Dr. Ahmad, kalau Profesor Madya kat depan, kita tak boleh panggil dia Prof, kita panggil dia Doktor. Saya supervisor saya dulu, Profesor Madya, kita tak panggil dia Prof, kita panggil dia Doktor sahaja, Dr. Ahmad. Kalau Profesor Madya, kita tak layak panggil dia Profesor. Dia bukan Prof lagi, dia hanya Associate Professor, macam pembantu lah, macam tu lah, Profesor Madya. Tapi kalau Profesor, itu maksudnya full Profesor. Profesor ni pun ada tiga, ada Profesor grade A, grade B, grade C. Jurusan A, jurusan B, jurusan C.
Once dia dah pencen, kita tak boleh panggil dia prof dah. Jawatan profesor adalah jawatan. Jadi saya cerita ni sebab apa? Sebab banyak dekat luar sana yang pengeluar produk contohnya, suddenly dia claim diri dia profesor. Saya adalah profesor ni, saya cipta produk sekian-sekian. Anda tanya dia terus, profesor bertugas di universiti mana? Kalau kita, saya tak bertugas saya ada company sendiri, saya founder produk ni, tapi saya profesor. Itu tipu. Itu maksudnya tipu. Dia bukan ahli akademik yang betul. Kita ahli akademik, kita faham. Kalau dia profesor, dia pasti bertugas di universiti. Kalau dia bukan bertugas di universiti secara rasmi pun, dia adalah dijemput. Kita panggil visiting professor. Visiting professor. Profesor ni ada banyak. Kalau yang jawatan kan, full professor yang ada dekat universiti tu biasanya full professor lah. Jurusan A, jurusan B, jurusan C. Ada lagi adjunct professor. Profesor bahasa Melayu, profesor adjunct. Adjunct professor. ADJUNCT, tak silap. Adjunct professor, itu maksud dijemput. Ada yang kita panggil visiting professor. Maksudnya dia ada attach dengan universiti untuk certain tempoh, certain waktu, mungkin 2 tahun, 3 tahun. Lepas tu bila dah habis kontrak tu, kita kena lucut balik jawatan profesor tu. Dia tak boleh dah bawa dekat luar. Jadi anda boleh, bila anda faham benda ni, anda boleh nilai gelaran-gelaran yang dekat luar tu. Profesor mesti terikat dengan universiti. Dia tak boleh bawa sampai mati, melainkan Profesor Emeritus ataupun Profesor Ungku Aziz. Kan Ungku Aziz dah tak ada dah. Jadi maka Profesor Diraja tu dah tak ada dah dekat Malaysia ni. Beliau seorang saja. Emeritus masih ada lagi lah. Osman, kalau dekat UM tu ada Profesor Emeritus Abu Bakar Osman ke apa, tak ingat lah. Kalau dulu ada Hu K. Kim dekat UM. Saya ingat lagi kan. Sekarang dah tak ada dah. Mendiang tu dah tak ada dah. Profesor Emeritus pun tinggal berapa, less than 5. Tak sampai 5 rasanya dekat UM tu. Okey. Cukup sekadar gelaran lah. Sebab saya berasa macam terpanggil untuk ulas sikit berkaitan dengan perginya seorang tokoh Profesor Diraja Ungku Aziz malam berumur 98 tahun. Kalau nak tahu, Pak Ungku ni dia sangat menjaga soal kesihatan. Sangat-sangat menjaga kesihatan. Umur 98 dia masih banyak idea. Dia banyak membaca. Antara tokoh yang menjadi ikutan saya, ikon saya, idola saya adalah Profesor Diraja Ungku Aziz. Akademik dia, ekonomi pun dia, kesihatan pun dia. Dia jaga kesihatan, dia selalu membaca. Sebab itulah umur 98 dia masih keluarkan idea dia yang benar, sebab dia banyak membaca. Jadi anda kalau nak tingkatkan kita punya mental performance, mind performance, minda kita tak nak cepat lupa, tak nak cepat nyanyuk, banyakkan membaca. Membaca benda-benda yang ilmu yang berfakta. Jangan baca novel membuatkan kita fantasi. Saya tak ada satu pun novel dekat rumah saya. Semua buku berkaitan dengan, saya suka baca unsur agama, bisnes, motivasi, berkaitan dengan tokoh-tokoh lah. Alright. Okay, hari ni saya nak share berkaitan dengan manfaat air kelapa. Siapa suka minum air kelapa? Cuba komen dekat bawah. Suka minum air kelapa. Kelapa ni dia banyak jenis Nanti saya urai. Ada banyak jenis kelapa. Dan saya sendiri ada buat kajian berkaitan air kelapa satu ketika dulu. Saya nak tengok siapa yang suka minum air kelapa, cuba komen sikit, nak tengok. Azro Isam, Waalaikumsalam. Abu Hassan Bidin, Siti Rakia Arifin, Waalaikumsalam. Lima Jamal, Waalaikumsalam. Nur Rahim Syari, Waalaikumsalam. Baskaran, Robiah, Masna Marzuki, Waalaikumsalam. Alright, okay, air kelapa. Okay, air kelapa ni ada banyak jenis yang saya tahulah. Kelapa mayang, kelapa pandan, kelapa... Saya tahu kelapa mayang, kelapa pandan sajalah. Kelapa pandan tu yang warna hijau. Kelapa mayang ni yang warna oren tu. Kedua-duanya sedap untuk diminum.
Right? Okay, jadi air kelapa ni, especially air kelapa muda. Beza muda dengan tua ni pada dia punya apa nak? Pada isi dalam dia lah Kalau kita boleh keluarkan dengan cedok kikis guna sudung, muda, dia masih muda. Kalau tak, bila dah tua, dia lemak dia tinggi. Kelapa muda kurang lemak. Kelapa tua dah banyak lemak untuk dibuat santan kan. Okey. Jadi kelapa muda ni bagus untuk saya tahun bila 4 tahun lepas, 3 tahun lepas saya ada buat kajian, saya hantar sampel air kelapa mayang dengan kelapa pandan di UKM, saya hantar untuk dia test kandungan gallic acid, iaitu sejenis antioksidan, phenolic compound. Salah satu phenolic compound adalah gallic acid. Gallic acid. Antioksidan dalam kelapa mayang ke pandan dalam kelapa pandan kandungan gallic acid dia, antioksidan dia lebih tinggi berbanding kelapa mayang. Tapi kedua-dua tu okey, minum tak ada masalah. Alright, jadi saya nak cerita kat sini apa manfaat air kelapa. Siapa yang suka minum air kelapa, bagus, teruskan minum hari-hari pun tak apa. Dia banyak manfaat. Yang pertama adalah dari segi kecantikan. Air kelapa ada unsur-unsur anti-aging, anti penuaan. Orang yang minum air kelapa, suka minum air kelapa, dia boleh jadi awet muda. Dia boleh jadi awet muda. Sebab apa awet muda? Sebab air kelapa ni boleh, satu, dia boleh rehydrate tubuh badan kita, hidrasikan tubuh badan kita. Maksudnya tubuh badan kita takkan kekurangan air kalau minum air kelapa. Dia mampu dia ada anti-aging disebabkan orang yang minum air kerap, minum air selalu, maknanya tubuh badan dia ni tak tak sempat nak dehydrate pun, sentiasa ada. So maka kulit akan jadi sentiasa tegang. Dia kalau kita kekurangan air, tubuh badan kekurangan air, kulit kita ni dia akan jadi satu, bila kita toreh kalau anda garu ada tak putih-putih tu? Kalau ada putih-putih tu, maksudnya anda satu kurang air, satu lagi banyak sel-sel kulit mati. Kita boleh tulis dekat kulit kita ni. Kalau kita garu guna kuku, dia ada macam putih-putih. Kalau ada macam tu, maksudnya badan kurang air, satu lagi banyak sel-sel mati. Kita kena, so air kena cukup untuk minum sampai kita toreh kulit kita ni dah tak ada dah putih-putih. Yang saya tak ada pun putih-putih. Tak ada putih-putih pun. So kalau ada putih, garis putih tu, kalau kita cakar ada putih itu kurang air. Itu antara tandanya lah. Tu lagi satu, kulit kusam. Kulit kusam, cepat kedut pun sama, kurang air. So minum air kelapa, amalkan air kelapa, dia mampu membuatkan kita awet muda. Boleh amal dari sekarang Untung siapa yang tinggal kat kampung, ada kelapa banyak, rajin-rajinlah petik. Ni biasanya orang yang ada pokok dekat kampung, biasanya dia tak termakan. Katanya dia tak termakan. Dah banyak sangat sampai tak termakan. Okey, anti-aging pertama dia ada unsur anti-aging. Sebab dia hidrasikan tubuh badan kita. Dan lagi satu, air kelapa ni dia sumber isotonik yang bagus. Air isotonic drinks. Daripada kita beli air isotonik jenama-jenama yang kat luar kat pasaran tu, baik kita minum air kelapa. Dia lebih selamat. Air kelapa disebabkan dia ada sifat isotonik, anti-aging properties. So kulit kita jadi awet muda. Right? Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah air kelapa mampu untuk tingkatkan metabolisme tubuh badan kita. Metabolisme tubuh badan saya dah cerita banyak kali dah. Dia mampu untuk warm up, panaskan
enjin tubuh badan kita. Jadi bagus untuk apa? Bagus untuk diet, bagus untuk turunkan berat badan. Tingkatkan metabolisme tubuh badan. Right? Sebab apa dia tingkatkan metabolisme tubuh badan? Kerana air kelapa ni dia mengandungi kaya dengan electrolyte. Bila saya sebut electrolyte, anda kena faham, electrolyte ni adalah mineral-mineral yang bercas, yang mampu meningkatkan tenaga dalam tubuh badan kita. Antara electrolyte-nya adalah sodium, natrium, sodium tu natrium lah, kalsium, magnesium, potasium. So ada dalam air kelapa. Sama macam kita beli 100 plus, kita beli apa lagi, Revive, kan dia kata isotonic drinks, dia kata mampu meningkatkan energi. Memang sebab dia ada electrolyte, dia ada sodium, magnesium, kalium, potasium tu, kalsium. So dia ada. Bila ada electrolyte, dia mampu lancarkan aliran darah, pada masa sama dia memberikan kita tenaga. Dia ada, seolah-olah dia ada, badan kita dah di-charge, sebab dia ada charge ion. Sebab tu kita panggil dia electrolyte. So dia tingkatkan metabolisme tubuh badan. Sebab itulah kalau kita rasa macam lemah, kita keracunan makanan. Bila kita keracunan makanan, tubuh badan berada dalam keadaan lemah. Sebab antibody sedang berlawan dengan toksik yang ada dalam makanan yang beracun tersebut. Jadi tubuh badan kita lemah, kita cirit-birit, kita muntah. Bila cirit-birit muntah, maka air berkurangan, tenaga pun berkurangan, kita jadi lemah. Jadi bagaimana kita nak re-energize balik tubuh badan kita, nak bagi ada tenaga semula, dan nak rehydrate balik tubuh badan kita supaya kita tak kehilangan terlampau banyak air. Apa cara yang paling terbaik? Minum air kelapa. Sebab itulah kalau tiba-tiba kita rasa macam cirit-birit, muntah-muntah, tak tahu apa punca dia. Tiba-tiba kita rasa, kita demam, kan? Demam, badan lembik, makan tak selera. Jadi nak buat apa? Minum air kelapa. Memang bila kita demam, kita jatuh sakit, kan, cirit-birit, muntah, anak kita contohnya, kan, kita nak suap makan pun dia tak lalu dah. Budak memang tak lalu. Bukan kata budak, kita pun tak lalu dah nak makan. Jadi apa yang mudah? Minum air kelapa. So dia bagi energi. Ini paling mudah. Itu sama juga kalau anda keracunan makanan, pergi hospital, warded pun doktor akan drip air. Air tu air apa? Air saline yang mengandungi electrolyte juga. Kadang-kadang dia boleh masukkan molas dalam tubuh badan kita untuk bagi energi. So yang terbaik air kelapa. Jadi tak adalah hospital nak sediakan air kelapa nak masuk. Air kelapa dia boleh terus inject dalam aliran darah, bloodstream, terus masuk, boleh terus digunakan. Tapi kalau minum pun okey juga. Kalau minum dia kena metabolize dululah dalam perut kita, lalu kat perut pula. Tapi dia boleh inject terus. Sebab dia kaya dengan electrolyte. So mampu tingkatkan metabolisme tubuh badan kita. Yang ketiga adalah melembapkan dan meremajakan kulit. Ni kecantikan lah, sama dengan anti-aging. Jadi kalau anda nak, tapi janganlah bila dah umur 60 baru nak minum air kelapa, mengharapkan muda. Lambat, sebab dah banyak berlaku kerosakan. Tapi kalau yang sedang menonton ni masih baru 30, 40, tak naklah. Kita bukan nak tak nak tua. Kita tua tapi pelan-pelan sikit. Jangan kasih dia laju sangat. Kalau kita dah umur 50, biarlah orang nampak kita 50. Ataupun orang nampak kita 49, 48, okey. Tapi janganlah kita umur 50 tapi orang kata dah berapa cucu 6 orang ke 10 orang ke cucu. Sedih kita. Padahal kita tak ada cucu lagi. Anak kita yang sulung pun tak kahwin lagi. Okey. Jadi anti-aging melembapkan dan meremajakan kulit kita. Alright. Yang keempat adalah membantu penurunan berat badan. Ini bagus. Membantu turunkan berat badan. Sebab apa? Bila dah metabolism tinggi, dia boleh tingkatkan metabolisme badan kita, electrolyte pula tinggi, mampu bagi tubuh badan kita rehydrate balik tubuh badan kita, maka dia membantu untuk turunkan berat badan. Air kelapa. Daripada minum air yang
bukan air bancuh letak gula apa, baik minum air kelapa. Air kelapa tanpa gula. Jangan letak gula. Kalau letak gula tak best lah, tak sedap. Biar dia fresh air kelapa tu. Sedap air kelapa ni. Kelima, membantu mengeluarkan racun dalam tubuh. Dia bukan keluarkan racun, tapi dia neutralize. Kalau tubuh badan kita mengalami food poisoning, and racun tu dia boleh neutralize balik. Dia tak adalah keracunan tu boleh memudaratkan kita. Bila tubuh badan kita keracunan makanan, darah kita akan beracun juga. Jadi untuk tawarkan balik dia adalah air kelapa. Air kelapa paling bagus. Okey. Yang seterusnya adalah sumber vitamin dan nutrisi. Kelapa ada protein. Kelapa ada karbohidrat, glukos. Kelapa ada asid lemak. Dia juga ada lemak. So bagus. Isi kelapa pun bagus kita ambil. Isi kelapa muda. Minum. Berapa banyak? Minum lah berapa banyak, dia tak ada sukatan. Selagi mana boleh, lagi bagus. Okay. So dia banyak. Dia ada vitamin dan mineral. Dia ada vitamin C juga. Dia ada vitamin, saya tak ingat vitamin apa yang lain, tapi dia ada mineral-mineral yang lain. Dia ada kalium, kalium tu potasium, sodium, dia ada magnesium, kalsium. So dia dah bercampur-campur banyak mineral yang ada dalam dia. Jadi dia kategori sebagai air mineral yang terbaik. Berbanding kita beli air mineral kat pasaran tu, itu tak berapa bagus. Biar minum mineral dari air kelapa. Okey, yang seterusnya, air kelapa juga bermanfaat untuk otot dan untuk sistem saraf. Otot dan sistem saraf. Jadi kalau kita orang yang berolahraga, kita orang yang jenis terlalu aktif, kita nak elakkan kram, amalkan air kelapa. Bila otot kita kram, dia jadi kejang, itu maksudnya kurang elektrolit. Dan juga asid laktik dah berkumpul. Asid laktik berkumpul, maka otot kekurangan oksigen, jadi akan kram. Jadi anda boleh amalkan air kelapa. Sebab itulah kadang-kadang, sebab apa orang atlet lepas habis dia buat latihan apa, dia minum 100 plus. Sebab nak electrolyte, dia nak dapatkan electrolyte. Untuk bantu pemulihan otot dia, tak nak bagi kejang. So daripada 100 plus, daripada jenama-jenama, tak kisah jenama apa pun, isotonik, baik anda ambil air kelapa tanpa gula. Jenama-jenama tu semua banyak gula. Okey. Yang terakhir adalah membantu menyembuhkan mabuk. Tak kisahlah mabuk arak ke, mabuk kereta ke, mabuk laut ke, asalkan dia mabuk, boleh minum air kelapa. Sebab dia balancekan balik saraf kita, otot kita legakan balik, tambah elektrolit. So mabuk akan berkurangan. So jadi kalau kita drive, long drive, jauh perjalanan kita, singgah R&R, ada air kelapa, beli air kelapa, minum air kelapa. Sangat bagus. Minum sejuk-sejuk, sangat bagus. Right? Itu manfaat 2, 4, 6, 8 manfaat yang saya boleh share berkaitan dengan air kelapa. So start sekarang, tanamlah kelapa banyak-banyak dan minum air kelapa. Air kelapa mahal sebiji itu boleh dapat, saya beli RM4 tu, mahal. Tapi kalau balik kampung kita ambil free saja. Kalau saya balik kampung, memang minum air kelapa segar. Air kelapa korek isi dia, minum sejuk-sejuk, sangat sedap. Buat jelly pun sedap. Kelapa pandan ke kelapa mayang pun sama je, okey je, tak ada masalah. Alright, okey. Itu saja perkongsian saya, short sharing pada pagi ini. Saya lupa nak bagi tahu, malam ini ada satu lagi sesi talk, anjuran penaja, akan diadakan dalam Zoom link. Nanti saya minta tim saya post dalam WhatsApp group. Anda boleh tekan
klik Zoom link yang ada kat situ. Anda boleh join. Dia start pukul 8.30. Tajuk dia adalah Enjoy Your Foods, menikmati makanan. Tapi saya tak nak cerita berkaitan makanan yang biasa-biasa kita nak makan. Saya akan kupas berkaitan makanan yang boleh buatkan kita enjoy. Contohnya aiskrim, contohnya jajan, kan? Jajan, aiskrim dan jajan. Saya akan kupas berkaitan aiskrim dan jajan. Macam mana kita nak makan aiskrim tapi kita tak takut lagi masalah kencing manis. Macam mana kita nak makan aiskrim tapi kita tak takut lagi berat badan naik. Enjoy your foods. So topik malam ini 8.30 malam di platform Zoom. Nanti kami akan hantar Zoom. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.